Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, masihkah Selangor safe deposit Pakatan Harapan? Apabila berlangsungnya pilihan raya umum pada bulan November tahun lalu, Selangor selain daripada 5 negeri yang lain tidak mengadakan pilihan raya serentak dengan pilihan raya umum yang berlaku di peringkat persekutuan. Ini menyebabkan mereka akan melaksanakan pilihan raya mereka sekira-kiranya Dewan Undangan Negeri akan dibubarkan pada bulan ini juga. 25 Jun nanti, saudara, ingat tarikh yang penting ini kerana jika Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor tidak mengumumkan pembubaran sebelum tarikh tersebut, maka ia akan terbubar secara automatik pada 25 Jun nanti dan kita sekali lagi akan melaksanakan tugas tanggungjawab kita sebagai pemilih untuk memilih siapakah wakil-wakil rakyat untuk mewakili kita di Dewan Undangan Negeri nanti. Bersama-sama saya, saudara, di studio pada hari ini merupakan seorang tokoh pimpinan anak muda satu ketika dahulu yang suaranya cukup lantang memperjuangkan isu-isu yang pelbagai. Kini beliau merupakan Setiausaha Jawatan Kuasa Pilihan Raya Keadilan. Saya mempersilakan saudara Ahmad Syukri Razak. Assalamualaikum tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Haizir. Terima kasih kerana dijemput ke Plot Twist hari ini. Baik tuan, saya rasa saya memilih ataupun menjemput orang yang tepat kerana saudara merupakan jawatan kuasa di peringkat pilihan raya keadilan ataupun Parti Keadilan Rakyat. Apabila menjelang pilihan raya negeri nanti dan kita PKR Pakatan Harapan khususnya ada kerjasama yang baru dengan Barisan Nasional, satu setting yang baru bagi Pakatan Harapan dan PKR. Bagaimana tahap kesediaan Pakatan Harapan dalam setting yang baru ini menuju PRN yang akan berlangsung tidak lama lagi? Baik, saudara Haizir, penonton yang sedang mengikuti Plot Twist. Kalau ditanya tentang kesediaan ataupun persediaan tentang, ialah kita kena akui bahawa kerjasama ini sangat baru. Dia bermula pasca pilihan raya umum November yang lepas. Dan kita hanya ada lebih kurang 6 bulan untuk kita kata keluarga baru ini dibentuk. Dan semestinya bila kita kata dia baru dibentuk, banyak benda yang perlu kita serasikan. Perlu kita serasikan dan ke arah ke depan kita pasti kalau kita bagi ruang yang cukup bagi gabungan baru ni bereksperimen, saya yakin ini akan menjadi satu gabungan yang mantap insya-Allah dan tak ada isu untuk kita bersedia menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Okey, kita telah pun membentuk kerajaan perpaduan melibatkan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional ini selama 6 ataupun 7 bulan sejak November yang lalu sehingga kini. Dalam tempoh itu, apakah pencapaian yang boleh dibanggakan kerajaan perpaduan yang sekira-kiranya boleh menjadi modal kempen juga gabungan parti-parti ini untuk menuju pilihan raya negeri 6 negeri nanti? Baik, saudara Haizir, kalau kita lihat antara, saya rasa ni satu benda KPI yang perlu diakui semua apabila banyak kajian-kajian yang menunjukkan populariti Perdana Menteri kita berada jauh di hadapan pemimpin-pemimpin yang lain, meninggalkan pesaing-pesaing di arena politik yang sama. So bagi saya, kalaulah kerajaan itu tak kukuh, kalaulah perpaduan itu tak solid, Perdana Menteri tak boleh buat kerja macam ni. Perdana Menteri kita akan terganggu dengan banyak benda. Tapi disebabkan kerajaan ini berfungsi dengan baik, dia berjaya membentuk perpaduan yang bagus di antara semua kementerian, menteri-menteri laksanakan kerja, maka Perdana Menteri kita dapat membina satu kapasiti yang saya rasa luar biasa. Rakyat sendiri, ramai yang mengatakan akhirnya kita ada Perdana Menteri yang macam ni. Akhirnya kita ada seorang Perdana Menteri yang boleh kita banggakan. Dan bagi saya ini bukanlah mutlak kerana Anwar Ibrahim, bukan. Dia kerana kerajaan yang berfungsi dengan agak tertib dan ada rutinnya, maka Perdana Menteri kita boleh tampil di khalayak awam dan dia boleh buat kerja yang sepatutnya seorang Perdana Menteri buat. Dan resultnya setakat hari ini menuju ke PRN ni nampaknya baik, iaitu populariti Perdana Menteri kita berada jauh ke hadapan. Sama ada ia akan memberi laba keuntungan dalam bentuk undi kepada PH dan BN, itu kita tak tahu. Sama ada populariti itu boleh menjadi modal kempen, kita kena nilai selepas pilihan raya nanti. Tapi nampaknya kalau dia dimanfaatkan, PH dan PN boleh dapat manfaat daripada popularnya PM kita ni. Kerjasama yang dirintis Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, ya kita tahu masih lagi belum diuji. Menjelang PRU ke-16 kita ada pula PRN melibatkan 6 negeri ini yang akan menjadi medan pertama untuk menguji sama ada berjaya ataupun tidak gabungan Pakatan Harapan dan BN. Tapi dalam konteks di Selangor ini barangkali penglibatan Barisan Nasional itu boleh kita katakan mungkin tidak perlu kerana di negeri Selangor khususnya Pakatan Harapan dalam PRU ke 2018 yang lalu
memiliki kerusi yang cukup besar, 50 lebih kerusi sebelum sebahagiannya melompat ke parti-parti yang lain. Jadi bagaimana? Adakah mereka Barisan Nasional ini memberikan nilai tambah ataupun sebaliknya memberikan liability kepada Pakatan Harapan untuk menguruskan isu-isu yang datang selepas itu? Saya rasa Saudara Azir, PH, mana-mana penyokong PH, pemimpin PH, dan kita tak boleh jatuh ke dalam lembah apa kita kata egoistik lah, mengatakan kita tak perlukan siapa-siapa. PH itu sendiri terbentuk dengan saling memerlukan. Dalam PH itu tak ada istilah keadilan tak perlukan DAP tak perlukan keadilan tak perlukan amanah, tak ada istilah begitu. Kalau dalam PH pun kita bina dengan kekuatan saling memerlukan. Sekarang kita ada rakan baru BN ataupun UMNO, MCA dan siapa juga komponennya. Kita yakin mereka ada kekuatan tersendiri yang perlu digarap. Cuma realitinya mungkin berdasarkan keputusan rakyat dalam pilihan raya yang lepas, ramai yang mungkin meletakkan hukuman bahawa BN hilang pengaruh, UMNO hilang pengundi Melayu. Tapi kita tak boleh menghukum berdasar secara mudah benda tu. Kita tak boleh letak okey ni bukti UMNO dah tak relevan. Saya bukan datang nak backup UMNO ni. Tapi saya kata kita tak boleh menghukum begitu mudah. Macam mana pula situasi waktu PRN Johor dan Melaka satu ketika dahulu, UMNO sapu bersih waktu itu. Cuma bila berlaku pula pilihan raya umum 2022 yang lepas, PH pula menang besar di Johor begitu. So penghakiman rakyat tu tak semudah penghakiman netizen lah bagi saya untuk kita menghukum UMNO dah tak kuat. Dan itu juga manfaat yang kita kena lihat di Selangor. Kita tak boleh nafikan UMNO ada pegangan-pegangan yang kuat dalam pengundi-pengundi Melayu, terutamanya di bahagian utara Selangor, yang sampai hari ini kita rasa mereka ada base yang kukuh, sama ada dari segi jumlah anggotanya, dari segi pengundinya. Cuma untuk judge tu kita rasa PRN ni tertakluk kepada kerja-kerja buat yang kita akan buat menuju PRN ni. Tapi PRN ni akan menjadi medan yang baik untuk semua parti menilai betul-betul. Tapi dengan syarat kempennya berlangsung dengan baik. Bukan lagi kempen yang dimomokkan dengan benda-benda yang tak sihat seperti mana yang pernah kita saksikan dalam pilihan raya umum yang lepas lah. Okey, apabila saudara menyebut potensi yang ada pada UMNO khususnya dalam kalangan pengundi Melayu, adakah Pakatan Harapan khususnya telah pun menyerahkan tugas untuk memenangi hati pengundi Melayu kepada UMNO? Yeah. Adakah di sana parti-parti lain dalam Pakatan Harapan, malah di AP sekalipun, ada ruang untuk memenangi ataupun mendekati pengundi Melayu kerana telah pun seolah-olah menyerahkan tugas kepada UMNO? Dia tak ada tugas, tak ada spesifik tugas begitu sebenarnya, Saudara Hazir. Kalau kita melihat politik ke depan ni, kita tak boleh lagi, sebenarnya setiap parti ni dia kena pecahkan tembok, dikotak-kotakkan berdasarkan kaum. Sebenarnya setiap parti ni, parti yang baik, parti yang betul, yang betul-betul bertindak untuk masa depan Malaysia ni, dia tak boleh lagi dikotak-kotakkan parti dia untuk satu kaum saja. Kerana kalau dia perintah Malaysia, dia bukan perintah satu kaum saja. Dia kena perintah semua. Semua kaum dia kena jaga, semua kaum dia kena damaikan. Maka kalau kita kata kita nak serah Melayu pada UMNO, itu tak betul. Itu tak betul. Keadilan ada tugas untuk raih sokongan pengundi Melayu. DAP juga ada tugas bagaimana mereka perlu menunjukkan mereka ini juga boleh dipercayai oleh pengundi Melayu, amanah apatah lagi. So cuma kita kata agihan ini adalah agihan-agihan kerusi, yang mana kita kata kalaulah UMNO bertanding di satu tempat, pengundi Melayu keadilan kena sokong dia, pengundi Melayu DAP kena sokong dia, pengundi Melayu amanah kena sokong dia. Kalau PH bertanding di sini, pengundi Melayu UMNO kena sokong PH, pengundi Cina UMNO kena sokong PH, dan begitulah kerjasama yang kita bentuk. Bukan UMNO untuk Melayu saja, keadilan untuk Cina ataupun non-Malay saja. Benda tu saya rasa tak betul. So untuk menjawab soalan tu, kita tak serahkan tugas pengundi Melayu ni. Bahkan keadilan juga ada base pengundi Melayu yang kuat, amanah juga ada base pengundi Melayu yang kuat. Cuma kekuatan ini dalam keluarga baru perpaduan ini, kita cuba mencari manfaat yang boleh kita kongsikan bersama. Itu benda yang betul. Maknanya saya risau juga bila kita kata serah tugas kepada UMNO, nanti orang dalam keadilan, aktivis dalam keadilan ni pandang ringan pula kita punya usaha yang perlu dipergiatkan untuk terus mendapatkan sokongan pengundi Melayu. Itu kita punya, saya rasa pandangan yang kita perlu berhati-hati dan kita kena jaga. Tak boleh nak rasa senang dan selesa, UMNO jaga Melayu, DAP jaga Cina, keadilan ni jaga siapa saja yang tak dijaga oleh DAP dan UMNO. Saya rasa tak betul begitu. Kita agihkan manfaatnya secara bersama, kita agihkan kekuatannya secara bersama. Tak ada segregasi yang menetapkan satu kaum untuk satu parti. Ya. Kalau kita lihat di atas kertas, barangkali
Selangor ini memang boleh dimenangi oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional secara di atas kertas melihat kepada komposisi kerusi yang kita ada setakat ini. Tetapi hakikatnya barangkali tidak sedemikian kerana transferability votes. Contohnya, adakah pengundi UMNO secara khususnya keseluruhannya akan beralih undi mereka kepada calon Pakatan Harapan yang akan bertanding di satu-satu kerusi yang sebelum ini mereka berikan undi tersebut kepada UMNO sebagai contoh. Di sana wujud kebimbangan dan di sana juga wujud andaian ataupun jangkaan antaranya yang pernah dibuat oleh KJ sebagai contoh yang mengatakan bahawa 50% ataupun lebih pengundi UMNO akan mengundi Perikatan Nasional. Bagaimana jika perkara ini berlaku? Bagaimana saudara melihat? Adakah peluang itu masih lagi cerah seperti dahulu ataupun agak sukar? KJ ni dia bolehlah ramalkan apa saja. KJ dengan modal yang dia ada sekarang, tampil sebagai selebriti umum, dia boleh buat apa saja tanggapan. Cuma bagi kita, tapi kita kena akui, Saudara Azil, memang kita kena akui bahawa, dan saya rasa UMNO pun penuh sedar benda ni, bahawa pegangan mereka yang mungkin selama ni mereka anggap yalah Melayu ni sebagai lubuk utama undi mereka, mereka juga sedar yang mereka semakin, kuasa tu mungkin semakin hilang. Tapi ia bukanlah satu benda yang kita kena ratip dan sedih hari-hari. Dia benda tu yang boleh diselesaikan. Dia boleh ditangani dengan baik. Ini juga mesej yang semua parti politik kena sampaikan kepada pengundi dekat luar sana bahawa bagaimana peranan UMNO dan bagaimana peranan-peranan selain daripada UMNO untuk membantu membetulkan minda kita ataupun pengundi. Undi sebab apa? Undi sebab apa? Kalau rasa kerajaan perpaduan ini boleh membawa suara, boleh membawa rakyat ni mencapai satu benda yang kita rasa kita perlukan, dia bukan soal undi UMNO, dia bukan soal undi PH, dia soal mengundi kerajaan yang kukuh. Mengundi soal memperkukuhkan lagi taraf hidup rakyat yang kita tahu semakin lama semakin mencengkam. So saya rasa ini yang perlu difahamkan dan pengundi pun saya rasa cukup bijak hari. Dan siapa yang mengatakan UMNO hilang total tu, saya rasa dia sedang undermine atau merendah-rendahkan minda pengundi. Tidak juga saya rasa. Maka di Selangor khususnya, PN boleh kata apa, dia dapat sokongan pengundi Melayu. Dia merendah-rendahkan minda orang Melayu sebenarnya. Bila mengatakan, bila UMNO kerjasama di AP, orang Melayu pindah ke PN. Tidak, saya rasa tak begitu. Dia bukannya 1-1-0, dia tak begitu. Dia mesti ada bacaan politik yang kita penuh yakin dengan kecerdasan minda pengundi ni. Dia tahu siapa yang dia kena pilih. Dia pilih PN, dia nak jadikan Selangor mungkin seperti Kelantan. Ataupun dia nak jadikan Selangor ni di bawah pimpin PAS. Ataupun dia boleh bandingkan Selangor dengan sedia ada. Selangor di bawah pimpinan kerajaan perpaduan. Selangor yang macam mana yang mereka mahukan. So, dia insya-Allah saya rasa kalau kempen dalam masa 2 bulan saja ada, lebih kurang ni. Kalau UMNO berjaya mainkan peranan dengan betul, berjaya laksanakan kempen, meyakinkan semula pengundi mereka, terutamanya anggota mereka, penyokong Tega mereka, saya rasa tak ada masalah untuk apa yang dikatakan KJ itu tak betul. Ada sentimen ataupun setback, mungkin sedikit setback apabila Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meminta pengundi-pengundi UMNO untuk mengundi DAP. Walhal itu sepatutnya understood bagi setiap ahli UMNO yang dan apabila benda itu disebut secara terbuka, ia barangkali menggores hati kerana isu masih belum settle down lagi. Saya akan tanya tentang jemputan pemuda UMNO dalam PAU. Tapi apabila perkara ini berlaku, adakah bagaimana sekiranya kita berada di peringkat akar umbi, kerjasama yang wujud antara ahli-ahli PKR, ahli-ahli DAP, ahli Pakatan Harapan dengan akar umbi di peringkat UMNO itu, adakah mereka dapat blend in antara, sebab kita akan bergerak dalam satu jentera yang sama? Ini saya rasa UMNO kena belajar banyak dengan PH lah. Bagaimana pentingnya kita mengajar pengikut kita tu supaya mendahului rasional. Bukannya sentimen ataupun ketaksuban. Saya rasa tak ada masalah. Kalau ditanya soal vote transfer, undi, saya rasa bukanlah saya mewakili kepimpinan PH mengatakan, oh kita boleh arahkan penyokong kita sokong UMNO. Tak. Saya kata tidak menjadi satu masalah yang terlalu berat untuk PH. Untuk kita katakan, kali ini kita tak ada pilihan. Ataupun tidak, kita kena bagi undi kepada UMNO. Kalau UMNO bertanding tempat Hang kena undi UMNO. Kalau UMNO bertanding tempat ni, kau kena undi UMNO. Tak ada masalah untuk kita cakap kepada penyokong PH. Sebab kita memang didik anggota penyokong pembangkang sejak sekian lama dulu. Mereka kena pilih sebab apa? Reasonnya, alasan mereka berjuang sebab apa? Kenapa mereka pilih parti ni? Bukan taksub Anwar Ibrahim, bukan taksub kala-kala. Dia faham kenapa dia kena memilih. So
So benda ni yang saya rasa proses yang perlu dilalui oleh UMNO sekarang. Dan saya rasa tak adil untuk kita. Saya juga faham keluhan penyokong UMNO apabila marah kepada Ahmad Maslan contohnya yang mengarahkan undi DAP. Saya faham kenapa mereka marah. Dan ini juga muhasabah yang baik untuk orang UMNO, untuk pemimpin UMNO. Inilah akibatnya kalau ajar pengikut cara taksub ni. Inilah akibatnya. Bila suruh ubah, dia terkejut. Dia rasa dia undi, dia menggadaikan segala-galanya. Tak. Ia hanya parti politik yang menjadi wadah untuk perjuangan. So jadi ini proses yang kita kena bagi ruang kepada UMNO. Dan saya yakin UMNO sedang menggerakkan proses ini. Saya penuh percaya UMNO sedang bergerak. Itu sebab timbul isu ni. Maknanya mereka sedang bergerak di bawah. Cuba cakap pada anggota mereka, kita kena bersedia undi DAP. Jadilah isu ni. So secara positifnya kita faham UMNO sedang berusaha benda tu. Itu sebab timbul isu ni. Kalau mereka tak berusaha, sampai bila-bila benda ni tak akan selesai. Paling kurang bila adanya letupan, spark seperti ini, dia membuka perbincangan dalam kalangan anggota UMNO dan dia memudahkan pencerahan. Dan kita amanah dengan PH pun mudah untuk membantu mencerahkan sedikit sebanyak. Kenapa kita boleh diyakini untuk diundi oleh orang UMNO, tak ada masalah. So saya rasa kita kena bagi ruang. Tak boleh nak katakan Zaid Hamidi gagal, Ahmad Maslan gagal. Tak boleh. Ini prosesnya. Yang masih gagal lagi ialah PAS untuk mendidik penyokongnya. Itu yang masih gagal sampai sekarang. Tapi kiranya UMNO sudah mula bergerak ke arah pencerahan yang lebih sihat untuk penyokong dan pengundi mereka. Itu pandangan saya lah. Okey, kita mungkin merasakan bahawa proses itu sedang berlangsung untuk mencerahkan ataupun memberi kefahaman kepada bukan saja ahli-ahli UMNO, malah ahli-ahli Pakatan Harapan sendiri untuk menerima vice besar. Tapi dalam Perhimpunan Agung UMNO yang sedang berlangsung pada ketika ini sehingga hari Sabtu nanti, langkah berbeza yang diambil oleh pemuda mereka apabila tidak menjemput parti-parti rakan komponen dalam kerajaan perpaduan. Adakah ini menunjukkan mereka belum lagi settle down dengan kerajaan perpaduan pada ketika ini? Saya rasa begini, untuk penonton juga yang memerhatikan, saya rasa kita di peringkat, kalau masalahnya saya dah bukan pemuda lah, pemuda PH tak dijemput ke, sebenarnya itu tak menjadi isu pada kita. Waktu kita dulu dalam pemuda pun, waktu kita buat kongres kita ataupun convention kita, antara benda yang kita bincang secara detail adalah jemputan. Siapa kita nak jemput? Wajar tak ini dijemput? Apakah perbincangan kita nanti sensitif untuk mereka ini dengar dan sebagainya? So perkara-perkara begitu saya rasa kita kena hormat. Apa juga yang pemuda UMNO nak, wanita UMNO nak ke, even UMNO sendiri nak ke, kita kena hormat apa yang mereka mahukan. Cuma kita di peringkat PH dan rakyat tak ada alasan untuk kita melatah dengan mengatakan, mereka belum bersedia untuk perpaduan. Come on lah, baru 6 bulan. Mereka nak, takkan kita kata dia ada magic touch yang boleh ubah segala pemikiran yang mereka bina lebih puluhan tahun, 60 tahun lebih, pemikiran itu dibina. Sentimen mereka terhadap DAP, sentimen mereka terhadap Anwar Ibrahim, dibina lebih daripada 20 tahun. Maka kita nak dalam masa 6 bulan, segala-galanya bertukar seolah-olah semuanya PH. Tak boleh. Bagi saya, ini peluang yang perlu kita berikan kepada UMNO dan peluang yang perlu diambil oleh UMNO. So saya rasa perkara ini yang saya rasa pemimpin PH pun tak ada kecil hati lah bila tak dijemput ni. Pemuda UMNO tak jemput, saya rasa pemuda Angkatan Muda Keadilan tak kecil hati, pemuda DAP tak kecil hati, pemuda Amanah pun tak kecil hati. Sebab bagi kita, kita bagi ruang lah kepada mereka. Andai kata mereka nak berperang dalam tu, nak bertikai-tikai dalam tu soal perpaduan, itu hak mereka. Kita bagi seluas-luasnya ruang. Cuma kita ni tak boleh melatah. Saya yakin nanti dalam convention ataupun mereka punya PAU akan ada serangan. Mungkin ada yang kenapa kita nak dan tak perlulah kita PH ni menjawab benda-benda. Kita tahu orang tu tengah berkecamuk, kita nak tambah rencah supaya dia lebih berkecamuk. Tak perlu, saya rasa. Bagi ruang untuk mereka perbetulkan dan insya-Allah hasil daripada pembetulan mereka itu kita akan lebih memperkukuh perpaduan, insya-Allah. Ini mungkin merupakan situasi yang tidak pernah berlaku dalam negara ini apabila buat kali pertama Parlimen tergantung yang menyebabkan kerjasama kerajaan perpaduan ini juga dirintis. Dan itu juga barangkali menyebabkan proses reformasi yang diidamkan oleh Pakatan Harapan khususnya untuk dilaksanakan, yang juga dicanangkan dalam kempen-kempen PRU sebelum ini untuk melaksanakan reformasi total dan sebagainya, barangkali sedikit terjejas ataupun terbantut dengan kehadiran UMNO yang ada baggage yang tersendiri yang perlu diuruskan. Bagaimana Saudara melihat, adakah ini menghalang reformasi ataupun kita terpaksa deal dengan perkara ini seadanya? Saya rasa kita kena meletakkan definisi yang adil. Siapa yang tak ada bagasi politik yang besar?
setiap seorang pemimpin politik itu, bagi saya, tak semualah, tapi kebanyakannya akan ada sejarah-sejarah politik yang lampau. Kalaulah kita terlalu menghukum satu-satu pihak ni dengan sejarah politik kita susah nak maju ke depan. Contohlah, andai kata one day, kalaulah situasi ideal yang berlaku hari itu ialah titah mengatakan kerajaan perpaduan ni perlu dibina secara keseluruhan, maknanya PAS akan masuk juga. Contohlah kalau berlaku, Bersatu akan masuk juga. Kalaulah kita menilai berdasarkan bagasi lampau, kita tak akan mampu buat kerajaan. Kita tak akan mampu bergerak ke depan. Oleh itu, bila kita faham situasi sekarang, kita nak bergerak ke depan. Pemimpin politik yang lampau ni banyak kes mereka. Pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dengan tegas, kita serahkan kepada undang-undang untuk kalau mereka ada kes. Dan itu yang pertama. Maknanya bagasi lampau mereka tu tak kita pejam mata. Kita masih kata kalau dia ada kes, teruskan. Bahkan kita tahu SPRM giat 2-3 menjak ni memburu ke dalam kementerian-kementerian untuk mengejar, bahkan pemimpin Pakatan Harapan, Menteri Pakatan Harapan sendiri, bukanlah menterinya, kementeriannya pun ada yang sekarang ni kita kata ada kes dengan SPRM. So, bagi saya prosesnya berjalan. Bila rakyat perlu risau? Rakyat perlu risau bila timbul isu rasuah yang melampau-lampau. Dibocorkan salah guna kuasa daripada pemimpin-pemimpin yang rakyat mak ni, cop kat dahi ni. UMNO, ZMAD. Mereka terang-terang buat benda yang bercanggah dengan aspirasi reformasi. Baru kita kena risau bagi saya. Tapi selagi mana mereka ikut flow, mereka follow tradisi yang kita cuba bina, idea reform yang PM cuba buat. Kenapa kita nak hukum orang tak boleh buat baik ke? Dia tak boleh ke nak bergerak ke arah dia nak sokong benda baik? Tak boleh sebab dia ada bagasi politik. Tak bolehlah begitu. Kita perlu risau bila terang-terang dia buat salah sekarang, dia langgar kita punya prinsip, and then kita boleh kata ini siapa tunggang siapa. Sekarang tak boleh kita kata begitu. Sebab mereka ikut flow. Semua kementerian berada dalam, kita kata, dalam rangka kerja yang memang diletakkan secara kemas oleh PM. Madani, kemudian reformasi, anti rasuah, tolak rasuah penyelewengan, semua bergerak dalam kerangka yang begitu. So kenapa tidak kita bersangka baik dan memberikan peluang kepada siapa juga pemimpin politik untuk masuk dalam kerangka ni. Ini juga terbuka tu sebab saya rasa tak cerdik bila Bersatu dan PAS terlampau main sentimen. Siapa nak join ni? Siapa nak join kerajaan perpaduan ni? Kami tak teringin pun. Jangan begitu. Kalau kita melihat kerangka politik yang lebih matang, tak ada yang mustahil. Kalau kita melihat lebih baik untuk Malaysia, yang lebih baik untuk rakyat, benda ni boleh dipupuk dan boleh dibina sebenarnya. Andai kata ini unprecedented situation yang berlaku dengan Parlimen tergantung menyebabkan kerajaan perpaduan perlu dirintis, parti-parti yang dulunya bermusuhan terpaksa duduk dalam satu kerajaan untuk membina kabinet dan sebagainya. Ini juga merupakan satu proses pembelajaran bagi rakyat kerana kita belum pernah berdepan dengan situasi ini. Pada ketika ini, bagaimana parti politik berperanan untuk mendidik ahli-ahli mereka untuk menerima apa sahaja kemungkinan yang bakal berlaku di hadapan, kerana kita bukan lagi berada pada zaman 20 ataupun 30 tahun dulu apabila parti yang kita sokong itulah yang akan merintah, contohnya UMNO dan BN selama 60 tahun, itulah yang akan menentukan dan settingnya sama sahaja. Tetapi situasi politik pada hari ini tidak lagi begitu. Peranan ahli parti-parti politik dan ahli-ahli politik untuk mendidik ahli dan rakyat. Saya rasa kalau parti politik yang penuh keinsafan ataupun sedar, dia kata inilah way forward kepada Malaysia. Satu, tak ada lagi orang yang berkuasa tunggal ataupun berkuasa mutlak. PM tak memiliki segala-galanya. PM kena ada upaya untuk menggarap sokongan dan kekuatan, meletakkan idea. Maknanya kerajaan ni hanya akan terbentuk kalau kita dapat seorang PM yang ada idea yang kuat. Bukan macam sebelum ni. PM, tak siapa-siapa PM ni. Dia dipilih berdasarkan parti dia. Sebab parti dia sokong dia, kita terimalah PM kita. Tapi sekarang keadaannya mungkin tidak begitu lagi. Kerana kita perlu ada seorang PM yang datang dengan dasar, dia ada idea yang kuat, dia ada kapasiti yang bagus dan dia boleh menggarap kekuatan sokongan dari berbilang parti untuk dia menjadi PM. So ini saya rasa satu way forward yang sangat baik untuk Malaysia. Dan yang kedua, bagi saya setiap parti pun kena bergerak ke arah itu. Kena mengajar lagi rakyat keluar daripada pemikiran yang lama, iaitu ikut color, ikut ketaksuban kepada pemimpin. Saya rasa tak boleh begitu lagi. Di sinilah masanya untuk kita mengajar kepada rakyat menilai dasar, menilai tawaran dan sebagainya.
Dan yang paling penting ialah pemilihan tu perlu lebih kritikal dalam kalangan rakyat. Dan tugas parti politik, tak kira siapa pun, UMNO, PH, benda ni yang perlu diterangkan secara galak kepada rakyat. Inilah yang sedang kita gerakkan pun sekarang. Saya setuju isu, kalau kita tanya bagaimana nak gerakkan benda ni, semestinya melalui media sosial dan sebagainya. Dan inilah yang perlu diperkasakan lagi dalam kalangan pemimpin Pakatan Harapan khususnya, untuk pastikan kita punya idealism ni dapat sampai dan lebih penting diterima oleh rakyat. Dan rakyat kena bersedia kepada, sebenarnya ini kan Saudara Haizil, ini peluang dan benda yang sangat menguntungkan untuk rakyat. Apa yang berlaku dalam politik Malaysia sekarang, rakyat lebih terbuka dan rakyat boleh pilih siapa saja yang mereka rasa meyakinkan. Dan inilah kita rasa satu benda yang tak pernah berlaku dalam negara kita, dan insya-Allah rakyat ada peluang yang lebih terbuka dan ini membentuk demokrasi yang lebih baik untuk negara kita. Okey, saudara, kita berada di penghujung. Apabila bercakap tentang penyebaran di peringkat media sosial dan sebagainya, apa yang kita bincangkan sekarang ini barangkali tidak sama penerimaan di peringkat netizen. Kerana mereka adalah menerima apa yang ingin mereka terima, dan itu juga bergantung pada feed yang mereka terima setiap hari, saban hari. Adakah Pakatan Harapan dan BN khususnya dalam perang cyber mengaku kalah kepada PN? Kerana mereka telah pun membuktikan TikTokrasi, yang satu istilah yang disebut oleh penalisis, yang telah pun dimenangi oleh mereka dalam gelombang hijau dan sebagainya dalam PR yang lalu. Saya rasa benda ni diakui lah. Benda ni kita kena akui. Tak bolehlah nak berselindung ataupun nak menutup benda yang memang kita ada masalah. Isunya ialah, satu, apa kekangan di peringkat kita? Kekangan di peringkat kita bila kita nak cakap benda yang betul saja. Kita nak cakap benda yang benar aja. Kita nak cakap benda yang ada fakta saja. Kita tak berani main dengan isu-isu yang bahaya. Kita tak menuduh, kita tak boleh nak letak sangkaan jahat. Jadi itu meletakkan limitasi dalam kita nak menyampaikan dengan dunia TikTok ni. Tapi berbeza mungkin di setengah pihak. Mereka boleh bercakap apa saja. Mereka boleh menuduh, mereka boleh kadang-kadang sampai tahap memfitnah, sebar sentimen, benda yang tak betul. Jadi tak ada limitasi untuk mereka, bercakap saja. Benda yang tak ada dia ada-adakan. So perang tu memang tak adil lah. Kalau macam tu, ini dia ada M16, ni dia tak diberikan apa senjata, dia diberi senjata yang agak limitasi. Yang ini segala senjata dia boleh beli. So perangnya tidak berada pada lapangan yang adil. So bagi saya, sebelum PRU yang lepas, benda ni berlaku sangat dahsyat dan kita dapat tengok kerisauan. Kita sangat risau bila tengok di TikTok tu, beraninya Minah ni bercakap benda yang tak betul, tak takut dosa. Tapi benda tu bukan lagi menjadi pertimbangan. Maka perang ni berlaku secara tidak adil. Di peringkat kita pula, macam saya cakap tadi, kita berhati-hati. Cuma dia bukanlah satu benda yang kita perlu akui dan telan. Kita perlu berganjak ke depan. So ini yang kita tengah gerakkan sekarang, iaitu media-media kita, elemen-elemen podcast seperti ini yang perlu kita perbanyakkan. Dan saya rasa lebih penting sekarang yang perlu dibangunkan oleh Pakatan Harapan dan BN ialah soal naratif. Dan sebenarnya kita taklah kalah sangat, Saudara Haizil. Dalam keadaan mereka sebar begitu banyak di TikTok pun, yang bentuk kerajaan masih lagi PH dan BN. Dan kita dalam unjuran ke depan ini, sokongan yang diperolehi oleh PH dan BN di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, menunjukkan ada peningkatan yang baik, peningkatan yang memberansangkan untuk kita masuk ke PRN ini. So bagi saya, kita tak tewas. Dan apa juga perang TikTok yang berlaku, satu benda yang saya suka tekankan, sebenarnya dia ada memberi kesan yang positif juga kepada minda rakyat. Rakyat tak telan dengan mudah, rakyat menilai dan rakyat mencari jawapan. Dia tuduh, rakyat cari jawapan. Cuma masalah kita ialah jawapan tu mungkin kita tak provide dengan kemas. So benda itulah yang yang perlu kita gerakkan segera dalam masa 2 bulan menuju pilihan raya negeri yang akan datang. Okay, baik. Saudara Syukri, sebagai penutup, kita dah sebenarnya jauh juga kita pergi sampai ke peringkat nasional, walaupun tajuknya ialah tentang Selangor. Bagaimana saudara melihat peluang? Adakah PH mampu untuk mengekalkan Selangor dengan cukup bergaya, ataupun CP ataupun macam mana? Saya rasa berdasarkan data dan faktual yang kita tengok dan kita hitung, PH takkan ada masalah untuk mengekalkan Selangor dengan bergaya. Pulau Pinang, Negeri Sembilan, gabungan PH dan BN akan satu-satunya negeri yang insya-Allah akan jadi zero pembangkang, zero PN di Negeri Sembilan,
Dan ya kita suka tengok gelagat Menteri Besar Kedah sekarang kan, dia galak galak menaikkan segala benda dalam keadaan dia mungkin tak sedar pergerakan sokongan pengundi di bawah. Dia mungkin rasa dengan begitu dia popular, tapi dia mungkin tak sedar yang rakyat ni meluat tak meluat, rakyat ni makin sokong dia ke tak sokong. Begitu juga di Kelantan. So saya rasa peralihan pengundi Melayu tu sedang bergerak. Dan saya percaya selain mengekalkan negeri-negeri yang tengah kita pegang ni, kita boleh buat kejutan. Kejutan ni tak semestinya menang lah, tapi kita mungkin boleh buat kejutan di Kelantan dan Kedah, insyaAllah. Baik, terima kasih Satu Syukri atas perkongsian selama lebih kurang 30 minit. Kita bersiaran dalam podcast pada kali ini dalam tajuk Masihkah Selangor Safe Deposit PH, tapi kita ada sentuh juga tajuk-tajuk nasional yang lain. Saudara, sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Jika anda ingin mengikuti sesi-sesi kami yang terdahulu, anda dialu-alukan untuk mengikuti Spotify Sinar Harian dan anda boleh pilih episod-episod kami yang lalu, dan anda juga dialu-alukan untuk subscribe platform media sosial kami sama ada di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya Haizir Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.